A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Allah SWT berkata, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Allah SWT kata, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka. Allah pimpin kita. Allah akan pimpin kita. Itu saya kata, siapa yang bawa kita sini adalah Allah SWT. Sebab Allah dah mula kasih dan sayang pada kita. So kita kena sambut dengan buat betul-betul, okay? Memimpin mereka ke jalan-jalan dan yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. So saya percaya apabila dah ada nahwu ringkas, dah mula faham Al-Quran, kan, dah mula faham, dah mula jatuh cinta, lepas tu akan jumpalah ayat-ayat yang tawaran-tawaran pada Allah SWT untuk kita selamat daripada api neraka Allah, untuk kita selamat, untuk kita rasa bahagia, untuk kita dapat rezeki, untuk kita dapat semua sekali. Dan daripada situlah kita akan rasa lagi nikmat, kan. Dan ada juga ayat-ayat tentang ujian, tentang dugaan dan sebagainya. So selamat meneruskan, walaupun dah belajar, balik terus belajar macam Kak Ani kata. Selamat meneruskan pembelajaran dan selamat bercipta dengan Al-Quran. Dan serah pada Kak Ani untuk tanya apakah feedback. Okey, kalau macam tu saya ketua tanya, minta bagi pandangan pada kursus ni. Minta bagi pandangan sebab kita Persatuan Mengaji di Kelantan ni, walaupun kita bajet tak besar, dana tak besar, tapi alhamdulillah kita mampu buat, kan. Dan kita harap kita, kalau sekiranya yang ni tuan-tuan dan puan-puan kata betul, bila saya datang ni saya rasa jatuh cinta dengan Al-Quran, saya rasa makin faham tentang hidup, saya akan berkorban demi agama, demi akhirat saya. So bermakna kalau sekiranya ada macam tu, mungkin kita akan kerahkan ahli-ahli kita, AJK kita untuk hadir kursus pada masa-masa yang datang. Kita uruskan kursus. Ada siapa-siapa nak bagi pandangan? Wakil peserta ke? Wakil ke? Ataupun nak bagi pandangan diri dia sendiri ke? Bila? Tuan Zainal lah. Saya nak cakap yang betul-betul punya, yang betul-betul. Betul tak betul rasa semangat, betul tak betul rasa jatuh lagi cinta dengan Al-Quran, betul tak betul rasa lagi nampak bahawasanya hidup kita ni adalah untuk Allah SWT. Okey. Ada Soalan seorang akal ibu dan seorang ayah. sebab ini saya nak jadikan sebagai justifikasi untuk kita ni, Kak Ani, Kak Ayah, untuk berusaha supaya kursus ni dijalankan lagi. Kalau kata kursus ni tak material tak perlu, kita tak payah buat. Tapi kita rasa perlu. Wakil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengannya secara ringkas ya. Terima kasih Datuk ya. Jadi kami saya sebagai pembimbing nahwu untuk pengajian nahwu ni. Jadi bagi ambo lah, bagi ambo mana panggil ibarat kita kata dengan adanya nahwu ringkas ni, pendapat ambo lah, pendapat Allah itu Allah Ta'ala lah, maka pribadi masing-masing. Okay. Antara pengajian ambo dulu masa dalam persekolah dalam mengaji dulu mengenai kita nahwu ni memang begitu payah untuk kita mengingati sesuatu mesej untuk pengajian dalam bidang nahwu ni. Di situ kita masa dulu kita kena ingat semua bidang tasrif. Tak kira tasrif mufrad ke jamak ke domain ke apa, semua tasrif tu kita mesti kena ingat. Tapi dengan adanya nahwu ringkas ni, saya rasa benda tu makin mudah. Jadi ingatan jadi kita biasa kita pernah mempelajari ni, mungkin lain sikit. Jadi bagi yang mereka tidak pernah mengetahui tentang nahwu ni, boleh kamu rasa boleh memahami, walaupun tidak 100% pun mungkin adalah feedback tu
Kalau 30%, 50% tu mungkin insya-Allah. Jadi kalau katakanlah kalau kata untuk panggil menambah baik ke ni sekolah semua ni kita mana kita seorang sentiasa bermutalaah dah menitip cara mana pembelajaran nahwu ni untuk meningkat kefahaman lagi. Di situlah panggil ibarat kita kata kena ada detik-detik usaha lagi lah insya-Allah. Kalau dengan izin Allah tu bermakna kalau panggil usia umur dah. Jadi sebagai kami kata sana dah berpergian kepada 3 masa sana. Orang jangan fikirlah untuk masa depan kita, fikirlah masa saat dan niat. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa saya nak tanya, rasa bahagia sebab saya tak mari kan? Kita belajar. Rasa bahagia kata. Rasa kalau sekali kita panggil ahli-ahli kita lain, kalau kita kumpul ahli-ahli kita kayak 200 orang kalau satu dewan, mari dia panggil ustazah kumpulan dia untuk mengajar. Rasa-rasa demo tu akan rasa bahagia juga. Benar-benar bahagia. Benar-benar bahagia. Benar-benar bahagia. Itu kita nak feedback tu. Bagaimana kalau macam tu kita kena tumpukan sebab kita lah ni masalah kita di dalam keahlian Persatuan Mengaji. Kita ramai ahli, kita ramai AJK, tapi sebabkan perasaan kebahagiaan itu tak ada, maka sentiasa kita ni mendahulukan yang lain-lain berbanding dengan yang ini yang boleh dijadikan sandaran pada ini adalah perjuangan kan. Padahal Allah SWT berjanji apabila kita berjuang di jalan Allah, apakah ganti Allah? Selamat kita daripada neraka Allah kan, bukan kecil. Tapi ahli-ahli mungkin AJK setengah daripada mereka tak nampak. Bermakna saya dah rasa, dah mikir tak ada masa mari hari ni, saya mikir, saya kata nahwu mereka ni bagus sebab saya dah dengar dia caption kan. Rasa iyalah ustaz kita ni ya, dia relax biasa aja tapi kecek pisau juga. Memang mikir bagus. Saya pun cuba belak-belak tengok. Saya kata memang kita sebenarnya usaha kita pimpinan ni untuk cari jalan lagi mana nak bawa ahli-ahli kita dan AJK kita supaya dia ni minat. Mana minat kita dah buat tadabbur mungkin saya rasa tadabbur tak berapa tak ramai dengar ahli-ahli kita. Mengaji kat rumah-rumah mengaji pun dia hanya mengaji biasa, mengaji khatam. Kadang-kadang kapal turun ke, saya turun ke ataupun siapa turun, bagilah tadabbur sikit. Kalau kita rasa kita kata dengar tadabbur online, mungkin dia mau cara sibuk dengan anak, dia merasa besar anak lagi daripada tadabbur. Sebenarnya kalau kita tengok apa yang Allah letakkan, patutnya besarkan tadabbur, besarkan yang kita untuk akhirat kita berbanding dengan anak harta. Ni kalau dengan Ustaz Muin selalu bagi tahu pokok bunga habis dengan kerana pokok bunga tu sampai 2 jam dah nak baca Quran tak boleh. Betul. Itu 2 jam padahal rugi kosong di sisi Allah SWT. Tapi apabila kalau sekali kita baca Quran, berapa dah kita boleh, ataupun kita tadabbur Al-Quran, ataupun kita dengar tadabbur Al-Quran, ataupun kita mengajar anak-anak kita, tapi sebabkan kita tak nampak rasa dia tu. Kalau rasa nahwu rikah ni bahagia boleh bawa ke arah tu, kita buat yang besar-besar. Kita dengar dari ibu. Okey, dengar. Daripada ibu. Ibu. Kenapa dia okey? Okey, muslimat. Muslim. Atau pakai apa nak kecek sendiri pun tak apa, kapan. Kapan bagi pada. Itu nombor. Dia memang orang tak biasa belajar bahasa Arab saya tengok. Apa dia? Yang tak biasa belajar bahasa Arab. Betul. Siapa yang tak belajar bahasa Arab, lepas tu dia belajar sini gaya. Okey, kita jadi macam kanak-kanak sikit lah. Siapa dia rasa bahagia belajar dalam mereka? Kan? Semua bahagia. Dia satu. Dia ada dekat kita rasa makin dekat dengan Allah SWT. Makin dekat kan? Amin, Ustazah. Ustazah, okey. Makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Kak Ilian. Saya secara peribadi lah, mungkin juga ada wakil daripada rakan-rakan ni.
perasaan mungkin sepuluh saya juga lah. Kita ni pada tak tahu apa, kosong, tak erti bahasa Arab. Tiba-tiba kita ni macam dikejutkan dengan satu benda baru. Seolah kita masuk dalam dunia baru dalam kehidupan kita, diperkenalkan dengan Nahwu Ringkas ni. Dulu kita baca Quran, oh kata kalau nak banding orang bodoh kita cilik mana terang nada dulu ada. Tapi ada cukup burung belat burung tu kan. Dibaca kita saja. Kita tahu maksud makna Ringkas. Begitulah kita semua sebelum ni. Jadi bila dah masuk Nahwu Ringkas ni, kita mari program ni, amu rasa alhamdulillah syukur sangat-sangat. Seolah-olah satu apa ni? Hidayah betul daripada Allah nak bagi lebih lagi kepada kita insan-insan terpilih macam kita semua ni untuk mempelajari kalam Allah, bahasa Quran kita gitu. Jadi amu rasa orang lain pun juga lah. Amu rasa gitulah. Lah ni ustazah apabila baca Quran kan. Baca Quran ustazah tak raya lagi baca terjemahan dia. Ustazah baca sampai boleh faham sikit-sikit. Kalau start daripada ni, insya-Allah Tatik one ni. Ya. Insya-Allah kita boleh tahu kita apa yang Allah nak beritahu. Insya-Allah. Walaupun tidak secara menyeluruh, mana kita tengok tu, dia tengok tu ni dah jadi tahulah kepada banyak madi ke apa madari ke pernah kata sebelum ni. Tak pernah kata pernah dengar. Madi mudari salah harus kerja semua masya-Allah. Tapi kita mari hari ni, bukti benar yang tak mari. Jadi kalau nampak perubahan Quran aku ni kan, memang di ahli-ahli dia. Kalau hamba rasa nak kata terus dia budi ke siapa tak tapi Allah lah kita kata terus dia budi sangat ke Allah. Hamba salah satu hamba okey daripada orang tak tahu kapu hamba tu. Dia tahu bahawa insya-Allah apa yang mendapat ni akhir kita balik royak cerita pula ke orang kapu hamba. Kalau boleh mengajar tu jauh lagi boleh mengajar kan mana boleh royak. Boleh bercerita gapo dia sebenar ni yang dalam Quran tu. Kebahagiaan kita tidak dapat apabila kita baca dia, bila kita tahu benda cerita. Allahu Akbar. Sekadar tu lama boleh royak ni, lebih kurang. Siapa aja, siapa daripada royak juga ni? Boleh. Alhamdulillah. Dan lalu gairah sangat dengan dia ni kan. Jadi apa baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia kena tengok buku. Buka ayat ni. Kalau orang baru, dia kena tengok ayat ni. Bagi saya iPad. Tapi Ada buat saya pancakkan dekat situ. Kalau nak test boleh, yang mana dah belajar. Tak bukan test maksud saya. Saya share lah. betul macam royak ni maknanya bila kita dengar ada baca tadi seolah-olah tu kita belajar dengar kat kolom tu apa. Yang sebelum ni kita tak tahu kata lah berapa kali kolom. Qalu. Kata lah berapa kali. Ni mana bila dalam baca ayat tu sekurang-kurangnya kita kata aku pernah dengar ni kolom ni rupanya selama kena betul-betul sekarang dah dapat maksud kolom. Itu salah satu ayat yang betul. Okey, sekarang Terima kasih Ustaz. pendapat saya tak ini kan? Saya sebelum pada terima kasih. Tak apa, apabila kita dah jatuh cinta, selalunya walaupun kita tak tahu, maka apabila kita dengar ayat tu, kita pun ingat ayat tu, kita balik, kita akan buka Quran, tengok kenapa nak cerita ayat, kenapa nak cerita ayat. So mana yang ni saya baca tadi, maksud dia adalah sesungguhnya orang-orang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dengan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadilah mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Maksudnya kita nak ni lah sebenarnya. Kita nak, walaupun kita tak faham sepenuhnya, tapi kita faham apa yang Allah beritahu, mana bertambah iman. Sebab Allah beritahu apabila orang beriman, orang-orang yang sempurna imannya, apabila dengar ayat-ayat Quran,
akan menambah iman dia. So saya kadang-kadang la ilaha illallah tak faham lah kata. Tapi saya selalu perangai saya, bila saya dengar imam baca, kalau kata kita pergi semaya solat subuh ke solat balik tu saya akan cari kan buka dan saya kalau sekarang tak puas hati lagi saya akan buka tadabbur. Saya dengar tadabbur apa maksud sebenarnya. Itulah waktu saya cerita saya masa pergi Mekah gitu, pada Mekah kan, masa dekat Madinah imam baca menangis, saya royak lah, saya menangis. Sebab apa? Sebab kita faham. Sebab imam baca tu ayat-ayat yang selalu kita duk tadabbur, duk ni, menangis kita. Apabila Allah SWT imam baca surah Al-Mu'minun ayat 1 dan hingga ayat 22 dia baca. Tentang mereka yang benar-benar beriman, yang syurga Firdaus kan, pewali syurga Firdaus. Lepas tu Allah dia baca juga ayat yang menyentuh tentang ayat saya baca daripada surah As-Saff ayat 10-11 berkenaan dengan tawaran Allah SWT, kita nak selamat daripada neraka Allah, kita perjuangkan beriman pada Allah Rasul dan berjuang menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kita. Menangis kita apabila mana tujuan dia adalah apabila kita mula jatuh cinta, kita usaha faham dan kita faham dan kita itulah yang kata rahmat dan juga yang katakan penawar membetulkan diri kita, insya-Allah. So itu. Ini yang baca ni kan. Siapa ke yang nak ni lagi? Kalau tidak minta Datuk tutupkan dulu lah ya. Tak ada orang boleh. Sebab nak bagi semangat pada Kak Ani, Kak Ayah ni supaya buat lagi program. Tinggi-tinggi tanya pada Kak Ani, Kak Ayah. Tak apa. Tak sebuyuk, buat kapal. Kapal Hari kita tu stress. Kita duduk di rumah. Bukan banyak kapal. Alhamdulillah, terima kasihlah bagi peluang untuk bersama-sama memberikan pandangan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya secara berdasarkan pengalaman lah setakat-takat belajar sikit-sikit slow-slow tentang bahasa Arab Al-Quran ini, di mana saya mula belajar betul-betul seriously belajar tentang bahasa Arab Al-Quran ini bersama dengan Dr. Rusdi daripada Arab Makro, Arab Mikro dan memang memakan masa yang lama, bermula daripada tahun 2013 dan masih lagi terus belajar. Dan alhamdulillah saya dapati pendekatan ataupun kaedah yang dikongsikan oleh kita oleh teacher Ada ini memang sangatlah memudahkan untuk kita ni lah orang-orang awam yang tidak langsung ada asas bahasa Arab. Jadi memang saya sangat-sangat berterima kasihlah juga kepada pengurusan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan, yang Kak Ani, Kak Ayah yang introducekan bengkel ini kepada kita, dan memang saya rasa patutnya diteruskanlah untuk memberi peluang lagi kepada lebih ramai sahabat-sahabat Al-Quran di luar sana untuk mula memahami Al-Quran bukan dengan secara membaca terjemahan, tetapi dah boleh kenal, boleh terjemah, dan insya-Allah daripada kenal dan terjemah itu boleh tadabbur untuk mengambil mesej-mesejnya yang sebenar daripada ayat-ayat Allah sendiri, untuk kita nak beramal bagi menambah baikkan, untuk kita nak memahami apa yang perlu dilakukan, untuk kita nak menambah baikkan amalan kita. Mudah-mudahan dalam usaha kita meneruskan diri atau meningkatkan kualiti berinteraksi dengan Al-Quran ini melalui kita faham daripada bahasa Arab, bahasa sumber Al-Quran, insya-Allah
kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ahsanu amala, insya-Allah. Itu sajalah. Terima kasih banyak kepada peserta Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Mudah-mudahan Allah redha dan memberi keberkatan atas usaha ini. Keberkatan itu bermaksud kita yang ada mungkin 30 orang yang hadir ini, tetapi akan terus mengembangkan ilmu ini kepada sahabat-sahabat keluarga kita dan lebih ramai kawan-kawan di sekeliling kita. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkatan. Tahu sikit-sikit, kongsi, dan lebih ramai akan memahaminya. Mungkin kita tahu sikit, tapi bila kita kongsi dengan orang lain, orang tu lebih mudah faham pada kita. Dan itulah insya-Allah keberkatan yang kita sama-sama dambakan untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak kepada Teacher Dot, Teacher Aida dan juga Tuan Haji Zul yang meluangkan masa bersama-sama kita, dan syukur Allah memberikan peluang ini, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Kak Ali dan Kak Ya. Assalamualaikum. Dan terima kasih juga kerana sudi menggunakan Dewan di Rumah Ngaji Ala yang tidak seberapanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Kak Ani, Kak Ayah, tahniah, dan SUK tinggi-tinggi tahniah semua sekali. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan kerana telah dipilih oleh Allah Taala untuk hadir bekal nahwu ringkas. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak tertulis-tulisnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iaitu kamu beriman pada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. So, saya doakan semoga sahabat-sahabat semua sekali telah diterima masa selama 4 hari ini, telah diterima oleh Allah SWT sebagai telah berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dan semoga sahabat-sahabat juga berada dalam landasan ke arah jalan yang Allah janjikan, itu untuk selamat daripada neraka. Jadi marilah kita berterusan untuk jatuh cinta dengan Al-Quran, dan lepas tu dengan ilmu-ilmu yang ada, cakaplah, turunkanlah kepada rumah ngaji masing-masing, ataupun boleh juga volunteer untuk berjumpa dengan Kak Ayah, Kak Ani, agar dapat pergi ke rumah ngaji lain. Dan kita sebagaimana kita dah bincang tadi, lebih kurang kita akan adakan lagi seminar macam ni, bekal macam ni. Kalau tak 4 hari pun kita buat sehari ke 2 hari ke 3 hari ke, untuk kita menyuntik rasa cinta ahli-ahli kita, AJK kita pada Al-Quran. Dan saya percaya pihak pengajar kita pun nak berjuang sebagaimana kita berjuang, bermakna mereka boleh datang sebab kita merupakan rumah ngaji pertama ataupun negeri pertama saya rasa yang panggil kan. Bermakna selepas ni mungkin kita akan dapat dalam bentuk infak ke, ataupun dalam bentuk berkongsi pahala ke, ataupun berkongsi apa-apa. Sebab sebenarnya saya nampak ada jaminan, insya-Allah ada jaminan ahli-ahli saya, AJK saya akan lebih akur kepada amal Al-Quran apabila ia mula faham Al-Quran. Masalah sekarang adalah mereka, setengah daripada mereka yang macam ada bab-bab ni memang mereka dah faham sangat-sangat Al-Quran, dah jadi tenaga mengajar. Tapi ramai lagi yang tidak faham Al-Quran, yang tidak ikut pun kelas-kelas tadabbur, yang tidak tadabbur Al-Quran pun, tapi mereka adalah ahli-ahli kita. Jadi kita siarkan mereka. Kalau sekiranya mereka dah jadi ahli kita, tapi mereka hanya jadi macam orang biasa saja, tidak pernah pun rasa jatuh cinta dengan Al-Quran, tidak pernah pun rasa nak akur kepada perintah Allah, bahawasanya apa-apa dalam dunia ni hendaklah duduk di bawah Allah. Maksudnya hendaklah Allah yang dilayan dulu berbanding dengan yang lain-lain. So inilah yang kita
kita harapkan. Di mana kita doakan semoga usaha Kak Ayah dan Kak Ani ini akan dapat diteruskan dengan segera. Sebab ini adalah antara kaedah yang kami katakan, kaedah untuk kita bawa ahli-ahli kita kepada perjuangan yang sebenarnya. Jadi sekali lagi tahniah, terima kasih, dan kita doakan semoga Allah SWT telah menerima selain daripada perjuangan kita, telah menerima masa yang kita luangkan sebagai satu ibadah kepada Allah SWT. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menutup bengkel Nahwu Ringkas dengan doa semoga bengkel ini akan dapat diteruskan lagi supaya dapat membimbing, membawa ahli-ahli dan ahli-ahli jasa kuasa serta mengaji berkaitan pada perjuangan yang sebenarnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.